Apa kabar para penonton Malam Mistik Ropa daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Brunei, dan di seluruh Nusantara. Pada malam ini, Brother Fah akan sambung lagi kisah Kumantong episod yang ke-14. Karya dari Larry Raphael atau Harry Jas. Kumantong 14. Jika ingin melihat itu manusia atau tidak, pandanglah di bawah, di celah kangkangmu. Catre terbangun dari tidur dan mengelip-ngelipkan matanya. Dia jelas pasti mendengar suara Tok Guru Long Sri Samanjuka sayup-sayup bergema di kuping telinganya. Malam sudah larut dan dia merasa haus yang teramat sangat. Dia keluar dari biliknya dan menuju ke dapur untuk meminum air. Sudah 3 hari dia tinggal bersama si Ratuk dan Tami. Perkahwinan mereka pun tidak lama lagi akan berlangsung. Persiapan sudah banyak dibuat oleh si Ratuk yang kelihatannya amat tergesa-gesa menyediakan majlis perkahwinan di halaman rumahnya. Catre menuju ke dapur dan singgah sebentar melihat ke bilik Tami. Kalau-kalau Tami kesayangannya itu sudah nyenyak ketiduran. Ketika sedang asyik menikmati air sejuk segelas, dia mendengar bunyi hembusan air di bilik air. Siapa pula yang mandi di tengah-tengah malam buta ini, bah? Bisik hati kecilnya. Si Ratuk memiliki banyak kamar tidur yang master room. Dan si Ratuk juga membina bilik air di luar rumah. Bilik air itu masih tradisional kerana menggunakan perigi buta sebagai sumber bekalan air bersih. Dengan rasa pelik, Catre perlahan-lahan keluar dari dapur rumah ke bilik air yang terletak di belakang rumah tersebut. Bilik air itu benar-benar dibuat di luar dapur belakang rumah. Dan sememangnya tempat itu juga digunakan untuk mandian perubatan pendukunan dia. Dia cuba mengintai siapakah di bilik air. Ketika itu dia terkejut apabila dia disapa oleh seseorang di bilik air. "Apakah itu?" Tami bersuara dari dalam bilik air. Ya, Tami, mengapa mandi larut malam begini? Tidak baik bah untuk badan. Lagipun air perigi itu sejuk benar. Bang, tolong ambilkan tuala di bilik Tami, bang. Tadi masa mau mandi, Tami lupa ambil, bah. Catre menjawab okey dan mengangguk, lantas masuk berjalan menuju ke bilik Tami. Ketika sampai di bilik Tami, dia
memasang lampu dan terkejut melihat Tami sedang tidur dengan nyenyak. Hatinya berdebar-debar dan mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Baru dia ingat yang Tami tidak keluar dari biliknya. Namun, siapakah yang berada di bilik air tadi? Siapakah yang memintanya tuala mandi? Digagahkan hatinya. Dia mengambil tuala mandi dan terus berjalan ke bilik air yang letaknya di belakang rumah mereka. Bunyi orang mandi masih kedengaran dan degupan jantung Chatri berdegup kencang sekali. Masakan ada 2 Tami di rumah ini? Siapa di bilik air? Dan siapakah di bilik mandi itu? Oleh kerana bilik air rumah itu boleh melihat kaki separas betis, Chatri ingin tahu apakah dia bermimpi atau tidak. Tami, nah, abang sediakan tuala Tami di pintu ini ya. Terima kasih, bang. Dan Tami bersiul-siul sambil menjerus-jerus tubuh badannya dengan gayung yang penuh berisikan air. Serentak itu, Chatri teringat pesan Tok Guru Long Sri Samanyuka. Lihatlah celah kangkang kami. Perlahan-lahan, Chatri tunduk dan cuba mengintai di bawah pintu kamar mandi. Dan alangkah terkejutnya Chatri. Tidak ada kaki di sana. Namun, suara siulan dan gemak air di jirus jelas kedengaran. Siapakah itu? Hatinya berbisik dan perasaan takut mula menguasai dirinya. Memang benar sekali. Tami yang sedang mandi itu kelihatan terapung-apung di udara. Wajah Chatri berubah pucat dan hatinya kini benar-benar dilanda perasaan takut. Ketika dia berlari masuk ke dapur, dia mendengar suara siulan Tami yang baru siap mandi dan keluar dari bilik air. Dalam keadaan berkemban, dia masuk dan terus meluru seperti malu-malu kucing melihat Chatri yang tercegat duduk memerhatinya di meja dapur mereka. Kemudian Chatri berdiri dan dengan langkah yang tergesa-gesa, dia langsung ke bilik tidur Tami dan merasa terpanah apabila melihat Tami sedang duduk menyisir rambutnya yang basah, manakala Tami yang sedang nyenyak tidur di atas katil itu tidak ada sama sekali. Tami berdiri tersenyum melihat Chatri yang memandangnya. Dia menutup pintu biliknya dengan perlahan dan berkata, "Sabarlah bang, majlis kawin kita sudah hampir dekat pun." Tami tersenyum manja dan mengunci pintu biliknya. Manakala Chatri yang menggeletar tubuh badannya merasakan seram sajuk. Baru ini kali dia pikir dia benar-benar melihat hantu di hadapan matanya. Masalahnya, hantu itu bukan orang lain, tapi bakal istrinya.
Catre dengan rasa seram ketakutan melihat keadaan rumah yang dia diami itu pula tidak benar. Di pintu luar, dia melihat kewujudan anak kecil biru memerhatinya dengan wajah yang menakutkan. Di luar cermin, dia melihat penampakan Pontianak. Apakah hijab matanya terbuka? Di Wat Sri Champaralok, Tok Guru dan anak muridnya sedang berdoa. Ibu tiri Catre juga turut berdoa. Dan demikian semua pengasuh dan penjaga rumah mereka, Alti Syukuruk si Mak Cik Pang juga sedang berdoa. Tok Guru Long Sri Samanyuka mengumpul mereka dan meminta mereka menguatkan diri mereka dengan puasa dan doa. Kerana Tok Guru Samanyuka nekat mahu menamatkan permainan iblis Siratok ini. Dengan doa, kesucian dan pertobatan kepada Mahasayana Buddha, Tok Guru Samanyuka yakin mereka dapat menumpaskan pertukangan kacam iblis Siratok. Selama dalam tapa persembunyian itu, Puan Vishaya Karangge benar-benar sudah pulih dan penuh keinsafan. Dia berubah menjadi baik dan pendiam. Kakak Catre, iaitu Sampre, juga ada di situ. Kakak Catre yang telah diguna-guna Siratok dengan kumantong jahat itu sama juga sudah pulih. Mereka semua berkumpul di Wat Sri Champaralok. Hanya dengan doa dan pembersihan nurani saja, maka Tok Guru Long Sri Samanyuka mampu menewaskan Siratok, pria lima nakam prai yang berhati busuk itu. Setiap malam, Tok Guru Samanyuka cuba berkomunikasi dengan Siratok melalui mata batin. Namun, seperti ular yang ligat menjalar, Siratok muncul sambil sembunyi-sembunyi, datang dan pergi, menghilang. Perlakuan itu kerana Siratok amat sibuk menyiapkan perkahwinan anaknya Tami dengan waris keturunan jutawan Alit Syufuruk. Dia tidak ada masa dengan pertarungan batin akan Sami tua Samanyuka itu. Tidak berminat dia. Motifnya cuma mahu agar Catre dan Tami diijab kabulkan dan sah menjadi pasangan suami isteri. Kemudian dengan itu, dia percaya memiliki harta keluarga Syukuruk itu. Saudara, kisah Kumantong akan bersambung ke episod 15 pada masa akan datang. Sekian daripada Larry Raphael ataupun Harry Jas. Terima kasih kepada anda yang menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share, kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa di masa yang akan datang. Peace. No.